Tapi aku aja. Oh, itu ada buku-buku di pustakaan tuh. Ini bisa kita tahu di mana sudah kenal. Dia punya buku begini. Ini. Oh, ini sama Ya. tulis. Ini. Nah, bener tuh cari buku tuh sampai dapat ya. Itu. Pasti bagi tahu dulu nih aku sudah jumpa. Kau udah jumpa ke ya? Dia tahu. Benar bang. Susah carinya. Aku cari berkali-kali gak jumpa toh. Saya pusing-pusing lagi tadi. Cek atas, bawah. Macam tidak juga saya jumpa. Belum. Tapi mana sia-sia nih? Kan berpula tuh cari buku. Mana sudah nih? Hai, antusias. Kenapa lama? Ada kau jumpa buku tuh? Ada. Nih, bagus banget. Jom kita baca. Jom. Baiklah, sinopsis dari novel yang bertajuk Pada Subuh yang Membawaku Pergi ialah ianya mengisahkan kehidupan seorang remaja bernama Nain atau lebih dikenali sebagai Iskandar Zulkarnain. Remaja ini menghadapi cabaran besar karena menghidap penyakit thalassemia. Di sebalik kesakitan fisikal dan tekanan emosi, Nain tetap tabah dan berusaha menjalani kehidupannya dengan penuh harapan. Hubungan eratnya dengan keluarga, terutama ibunya, menunjukkan nilai kasih sayang, empati, dan keprihatinan. Novel ini juga memaparkan perjalanan hidup Nain yang syarat dengan konflik keluarganya, persahabatan, dan pengorbanan, sambil menyentuh tema kemanusiaan yang sangat mendalam. Dengan gaya penceritaan yang realistik dan penuh emosi, pembaca dapat merasai perjuangan, harapan, dan ketabahan Nain. Ianya menjadikan novel ini sebuah karya yang menyentuh hati dan memberi inspirasi pada para pembaca. Novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi karya Yaya Samad merupakan sebuah novel atau karya yang sangat menyentuh emosi dan berjaya meninggalkan kesan mendalam kepada para pembaca. Jalan cerita novel itu disusun dengan baik sehingga mampu menyentuh hati para pembaca melalui penggambaran kehidupan watak utama, yaitu Iskandar Zulkarnain atau lebih dikenali sebagai Nain. Dia penuh dengan cabaran dan penderitaan. Hal ini dapat dilihat apabila Nain digambarkan sering berulang alik ke hospital untuk menjalani rawatan penyakit thalassemia yang dihadapinya sejak kecil. Walaupun berada dalam keadaan lemah, Nain masih mampu tersenyum dan menenangkan ibunya yang risau akan keadaannya. Situasi ini jelas memperlihatkan kekuatan emosi yang dibina oleh pengarang, sehingga para pembaca dapat merasai kesedihan dan keperitan yang dialami oleh watak tersebut. Selain itu, terdapat juga babak yang ketika Nain termenung melihat matahari terbit yang melambangkan harapan baru dalam hidupnya, walau sedang menanggung kesakitan. Penggunaan simbolik ini menambahkan lagi keindahan dan kekuatan emosi dalam penceritaan novel ini. Selain itu, kekuatan novel ini turut terselah melalui pembinaan watak utama yang sangat mantap. Watak Nain digambarkan sebagai seorang remaja yang tabah, cekal, dan tidak mudah berputus asa walaupun menghidap penyakit kronik, serta berdepan dengan konflik keluarga. Sebagai contoh, walaupun keadaan kesehatannya tidak mengizinkan, tetapi Nain tetap berusaha untuk hadir ke sekolah dan memberikan tumpuan dalam pelajaran. Dia tidak menjadikan penyakitnya sebagai alasan untuk gagal, malah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Dalam masa yang sama, Naini juga digambarkan aktif dalam sukan, walaupun sering keletihan yang menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam dirinya. Konflik Nain dengan ayahnya yang mempunyai sikap negatif turut menguji ketabahan Nain. Namun dia tetap bersikap sabar dan tidak membenci ayahnya.
Kepribadian ini menjadikan watak Naim sangat realistik dan dekat dengan pembaca, sekaligus menjadikannya sumber inspirasi kepada para remaja. Di samping itu, novel ini juga kaya dengan pengajaran yang mampu memberi kesadaran kepada para pembaca. Setiap peristiwa yang dipaparkan mengandungi nilai kehidupan yang bermakna, seperti kepentingan menghargai kehidupan, kesabaran, dan ujian, serta semangat untuk tidak berputus asa dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, tindakan Naim yang tetap membantu rakan, walau dirinya sendiri sedang sakit, menunjukkan nilai kasih sayang dan keprihatinan yang tinggi. Dalam satu peristiwa, Naim sanggup menolong rekannya yang terjatuh, walaupun keadaan dirinya lemah, sehingga dia sendiri mengalami kecederaan ringan. Peristiwa ini jelas menggambarkan bahwa kebaikan hati tidak bergantung kepada fisikal seseorang. Selain itu, hubungan Naim dengan ibunya yang penuh dengan kasih sayang turut memberi pengajaran tentang pentingnya menghargai pengorbanan ibu bapak kita. Dari sini, pengarang berjaya menyampaikan message ini secara halus dan berkesan tanpa menjadikannya terlalu bersifat mengajar. Akhir sekali, latar cerita yang dekat dengan realiti masyarakat menjadikan novel ini lebih mudah dihayati. Kehidupan yang digambarkan dalam novel ini mencerminkan realiti sebenarnya yang sering berlaku dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan cambaran hidup remaja dan institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, latar hospital yang sering menjadi tempat rawatan Naim memperlihatkan realiti kehidupan sakit kronik yang perlu berdepan dengan rawatan berterusan. Selain itu, latar sekolah turut memainkan peranan penting dalam menunjukkan kehidupan harian seseorang pelajar yang berusaha menimba ilmu walaupun berdepan dengan berbagai kekangan. Latar rumah pula menggambarkan konflik keluarga yang dialami oleh Naim, terutamanya sikap ayahnya yang memberi tekanan emosi kepada keluarga. Kesemua latar ini menjadikan cerita lebih realistik dan mudah difahami oleh para pembaca. Hal yang demikian membolehkan pembaca mengaitkan pengalaman watak dengan kehidupan sebenar, sekaligus meningkatkan keberkesanan penyampaian cerita. Baiklah, secara keseluruhannya novel ini memang menyentuh emosi dan mempunyai kekuatan yang kuat dari segi jalan cerita. Namun begitu, sebagai pembaca yang kritikal, terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki di dalam novel ini dan menjadikan novel ini lebih baik. Baiklah, kita masuk kepada aspek-aspek tersebut. Baiklah, aspek yang pertama iaitu dari segi perkembangan watak. Ada beberapa watak yang diperkenalkan dan berpotensi besar, tetapi watak-watak ini kurang dikembangkan sepenuhnya. Sebagai contoh, watak rakan kepada protagonis kita iaitu Zahim. Mereka hanya muncul sebagai pengukuh emosi, tetapi konflik dalaman mereka dan juga hal-hal berkaitan mereka iaitu latar belakang mereka kurang diperjelaskan. Hal ini menyebabkan pembaca sukar untuk benar-benar memahami kepentingan watak tersebut dalam keseluruhan cerita. Baiklah, aspek yang kedua pula iaitu pancing atau kelajuan cerita. Oh wow. Jadi, pada awal penceritaan dalam novel ini, jadi cerita berlangsung dengan terlalu perlahan. Bukan terlalu, tapi perlahan. Cerita berlangsung dengan perlahan, dengan banyak perincian yang kadang-kadang berulang. Namun, apabila tiba di bahagian klimaks, konflik yang ada di dalam novel ini diselesaikan dengan terlalu cepat. Contohnya yang saya tahu dan yang saya baca iaitu apabila ayah Naim bertemu semula dengan Naim. Apabila ayah Naim bertemu semula dengan Naim, tiba-tiba ayah Naim ni wataknya menjadi orang yang baik. Padahal dahulu ayah Naim seorang yang pemarah, pemabuk, orang yang ikut main judi. Tiba-tiba berjumpa semula setelah bertahun-tahun, tiba-tiba ayah Naim tu jadi orang yang baik, malah menjadi orang yang mengambil berat terhadap Naim. Pelik. Bagaimana ayah Naim boleh berubah secepat itu? Maksud saya, apa yang terjadi, apa situasi yang terjadi yang menyebabkan ayah Naim ini berubah sejauh itu? Dalam penceritaan, ayah Naim berubah macam dari A ke Z. Mana B, C, D dan sampai ke Y? Mana? Tidak dijelaskan dengan lebih teliti. Hal inilah yang menimbulkan sedikit kekeliruan dan ketidakseimbangan dalam pengalaman pembaca. Seolah-olah emosi yang dari lama telah diwujudkan tidak diberi penutup yang setimpal. Sabar. Baiklah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga pula ialah dari segi dialog. Walaupun banyak dialog yang puitis dan makna yang mendalam, ada juga bahagian yang kedengaran tidak natural, terutama dalam perbualan antara remaja. Bahasa yang terlalu formal atau metafora yang terlalu berat kadang-kadang menjadikan dialog ni kurang realistik. Terlalu banyak bunga-bunga. Dan hal ini tidak mencerminkan perbualan antara remaja, macam perbualan antara orang tua-tua pula.
Begitulah teguran saya. Tapi tidak apa, kita teruskan dengan aspek yang seterusnya. Baiklah, aspek yang seterusnya ialah tema yang terlalu diketengahkan. Apa maksudnya? Baiklah, novel ini membawa tema tentang kehilangan, pencarian diri dan juga kasih sayang. Namun, penyampaian tema ni kadang-kadang terlalu direct, terlalu berterus terang tanpa memberi ruang kepada pembaca untuk mentafsir sendiri. Apa tema di sebalik novel Pada Senja Yang Membawaku Pergi? Mengapa namanya Pada Senja Yang Membawaku Pergi? Kita perlu tahu, dalam elemen sastra, lebih-lebih lagi apabila kita menulis buku, elemen show and don't tell sangat penting untuk memberikan kesan yang lebih mendalam. Baiklah, seterusnya iaitu dari segi pengulangan emosi. Ada beberapa bab yang mengulang konflik ataupun perasaan yang sama tanpa perkembangan yang baru. Hal ini boleh menyebabkan pembaca sedikit jemu. Macam saya lah, saya juga ada perasaan sedikit jemu. Balik-balik perasaan sedih, balik sedih, balik-balik sedih. Walaupun mesej yang disampaikan tu sangat baik. Baiklah, kesimpulannya, akhirnya sampai juga kita di titik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teguran ini bukanlah untuk menjatuhkan karya, tetapi untuk memberikan ruang penambahbaikan. Kerana novel ini sangat berpotensi besar dan mempunyai kekuatan yang besar untuk menjadi novel yang terbaik kepada pembaca awal dan boleh menjadikan pembaca lebih tertarik untuk membaca. Namun, perlu lagi sedikit penambahbaikan dari segi dialog, dari segi hook ataupun pancing, dari segi perkembangan watak dan lain-lain. Jika hal ini ditambah baik lagi, maka sudah tentu novel ini akan menjadi karya yang sangat mantap. Baiklah, sekarang kita beralih pula pada kritikan saranan, iaitu cadangan penambahbaikan untuk novel Pada Senja Yang Membawaku Pergi. Baiklah, pertama sekali dari segi perkembangan watak. Penulis boleh menambah baik lagi tentang latar belakang ataupun konflik dalaman watak-watak sampingan. Contohnya, penulis boleh menggunakan teknik penceritaan seperti imbas kembali, iaitu flashback, untuk menceritakan tentang apa yang terjadi kepada watak-watak sampingan di masa dahulu. Sebab watak-watak sampingan ini sebenarnya penting. Saya sendiri lebih tertarik dengan watak-watak sampingan yang ada di dalam novel ni. Saya suka dengan watak lain, iaitu watak utama kita. Tetapi apabila munculnya watak sampingan seperti Fahim, Huda, Hanim, saya jadi ingin lebih tahu mereka ni sebenarnya siapa. Ini menjadikan watak sampingan ni lebih hidup dan memberikan kesan emosi yang kuat kepada pembaca. Macam saya lah, saya sebagai pembaca terkadang bahagia melihat ada watak sampingan, macam teruja lah, ada si Fahim, ada si Huda, muncul lagi dia, muncul lagi ini, muncul lagi, macam tu. Sebab memang itulah sebab ataupun itulah asbab adanya watak sampingan. Takkanlah watak sampingan itu muncul tetapi tiada guna, mesti ada gunanya. Baiklah, yang kedua pula, penyusunan semula pancing cerita ataupun hook. Bahagian awal boleh diringkaskan semula dengan mengurangkan pengulangan deskripsi. Manakala bahagian klimaks dan peleraian konflik boleh diperluaskan lagi. Dengan cara ini, pembaca dapat merasai perjalanan cerita ataupun perjalanan emosi yang seimbang dan memuaskan. Ketiga pula, dari aspek dialog. Penulis boleh menggunakan bahasa yang lebih natural dan bersesuaian dengan usia watak. Contohnya, remaja macam saya lebih mudah ataupun lebih senang menggunakan bahasa yang santai dan sopan. Jadi, dialog boleh dipermudahkan tanpa menghilangkan nilai kritisnya. Seterusnya, penyampaian tema. Baiklah, seterusnya, penyampaian tema secara lebih halus. Penulis boleh menggunakan simbol, perlambangan atau tindakan watak untuk menyampaikan mesej tanpa perlu menyampaikan mesej tersebut secara direct. Ini akan memberikan peluang kepada pembaca untuk menerka apa yang selanjutnya akan terjadi di masa depan di dalam buku ni lah. Maksudnya, selepas situasi ini apa yang akan berlaku, selepas situasi ini lagi apa yang akan berlaku. Jadi hal ini bolehlah menarik minat pembaca untuk lebih membaca lagi buku ataupun novel ini.
Sebagai kesimpulan, di dalam kritikan saranan ini bertujuan bukan untuk menyudutkan penulis ataupun merendahkan kualiti buku ni, tetapi untuk memperkukuhkan lagi kekuatan yang ada pada novel Pada Senja yang Membawa Aku Pergi. Kerana novel ini berpotensi untuk menjadi karya yang bukan sahaja menyentuh perasaan tetapi juga seimbang dan berkesan dari segi teknik penceritaan. Baiklah, kritikan yang seterusnya ialah kritikan pendekatan. Novel Pada Subuh yang Membawa Aku Pergi, karya Yaya Samad, boleh dianalisis melalui beberapa pendekatan yang sesuai. Antaranya ialah pendekatan kemanusiaan, psikologi, dan realisme. Pendekatan-pendekatan ini membantu para pembaca untuk lebih memahami isi cerita dengan lebih mendalam, serta melihat mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. Baiklah, pendekatan pertama ialah pendekatan kemanusiaan. Pendekatan ini jelas apabila novel banyak memaparkan nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan keprihatinan terhadap orang lain. Watak Nain digambarkan sebagai seorang remaja yang sangat baik hati, walaupun dirinya sendiri sedang menghadapi kesakitan akibat penyakit thalassemia. Sebagai contoh, Nain tetap berusaha menenangkan ibunya supaya tidak terlalu risau akan keadaannya. Dia juga menunjukkan sikap prihatin apabila membantu rekannya walaupun dirinya dalam keadaan lemah. Hal yang demikian menunjukkan bahwa Nain mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi dan sentiasa memikirkan orang lain. Pendekatan ini berjaya menyentuh hati para pembaca kerana nilai-nilai tersebut sangat dekat dengan kehidupan sebenar. Baiklah, pendekatan yang kedua ialah pendekatan psikologi. Pendekatan ini dapat dilihat melalui penggambaran emosi dan konflik dalaman watak utama. Nain bukan sahaja menghadapi kesakitan fizikal, tetapi juga tekanan emosi akibat masalah keluarga dan juga masa depannya yang tidak menentu. Sebagai contoh, terdapat situasi di mana Nain berasa sedih dan tertekan. Namun, dia tetap berusaha untuk mengawal perasaannya dan terus berpikir secara positif. Dia tidak menunjukkan kelemahan secara berlebihan. Sebaliknya, dia coba menerima takdir dengan tenang. Pendekatan ini membantu para pembaca untuk memahami keadaan emosi watak dan bagaimana seseorang individu itu boleh menjadi lebih kuat walaupun berada dalam situasi yang sangat sukar. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan realisme. Pendekatan ini sesuai kerana novel ini menggambarkan kehidupan yang benar-benar berlaku dalam masyarakat kita sendiri. Isu penyakit kronik seperti thalassemia, konflik keluarga, dan cabaran hidup remaja dipaparkan secara realistik tanpa unsur yang berlebihan. Misalnya, latar hospital yang sering menjadi tempat rawatan Nain menunjukkan realiti kehidupan pesakit yang perlu menjalani rawatan secara berterusan. Selain itu, latar sekolah pula menggambarkan usaha seseorang pelajar untuk terus belajar walaupun menghadapi berbagai masalah. Latar rumah juga menunjukkan konflik keluarga yang memberi kesan kepada emosi watak utama tersebut, yaitu Nain. Semua situasi ini menjadikan cerita lebih mudah difahami dan dekat dengan pengalaman pembaca itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kritikan penganalisisan. Bagi novel Pada Subuh yang Membawa Aku Pergi, secara keseluruhannya, novel ini mengisahkan kehidupan Iskandar Zulkarnain, yaitu seorang remaja yang membesar dalam keluarga yang bermasalah. Khususnya, dia mengalami penderaan daripada ayahnya. Namun begitu, Iskandar tetap berusaha untuk mengubah kehidupannya melalui pendidikan dan kekuatan dirinya. Jadi, dalam analisis ini, saya akan menghuraikan aspek tema, plot, watak dan perwatakan, latar, serta gaya bahasa secara mendalam. Baiklah, kita akan masuk kepada aspek yang pertama, yaitu tema. Tema utama novel ini ialah ketabahan untuk watak utama menghadapi ujian hidup, khususnya dalam konteks penderaan dan tekanan emosi dalam keluarga. Sebagai bukti, terdapat gambaran bahawa watak utama, yaitu Iskandar Zulkarnain, dipukul tanpa alasan yang kukuh oleh ayahnya, Faizal. Jadi, di sini yang menunjukkan penderitaan fizikal dan emosi yang dialami oleh watak sejak kecil lagi, dan hal ini memperlihatkan bahawa watak hidup dalam persekitaran yang tidak selamat dan penuh dengan tekanan. Namun begitu,
Yang lebih penting ialah bagaimana watak bertindak balas terhadap keadaan tersebut. Watak tidak memilih untuk terus lemah. Sebaliknya, dia berusaha untuk keluar daripada situasi tersebut. Ini membuktikan bahawa tema ketabahan bukan sekadar ditunjukkan melalui penderitaan watak utama, tetapi melalui tindakannya untuk bangkit semula. Selain itu, terdapat juga tema sampingan seperti kasih sayang dalam keluarga, terutamanya hubungan dengan ibunya. Yang kedua, pengorbanan apabila watak terpaksa untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Dan yang ketiga, kepentingan pendidikan sebagai jalan keluar daripada masalah. Kesemua tema ini saling melengkapi dan menjadikan cerita dalam novel ini lebih bermakna. Kita beralih kepada aspek yang kedua, iaitu plot. Dari segi plot, novel ini disusun secara kronologi dan berkembang mengikut fasa kehidupan watak, iaitu dari zaman kanak-kanak hingga remaja. Pada bahagian permulaan, penulisnya memperkenalkan konflik utama, iaitu penderaan dalam keluarga. Konflik ini menjadi asas kepada keseluruhan cerita. Seterusnya, perkembangan plot berlaku apabila watak utama mula sedar bahawa dia perlu mengubah hidupnya. Sebagai contoh, Iskandar ini dia telah mengambil keputusan untuk belajar bersungguh-sungguh dan ke asrama penuh. Daripada petikan ini, ia menunjukkan langkah yang dibuat oleh Iskandar untuk mengubah segalanya dalam kehidupannya, di mana dia mula untuk mengambil tindakan untuk keluar daripada situasi negatif. Selain itu, penulis turut mengembangkan konflik dengan memasukkan cabaran lain seperti masalah kesihatan yang menambahkan lagi tekanan kepada watak utama. Ini menjadikan plot lebih kompleks dan tidak bersifat satu dimensi sahaja. Dari sudut teknik penceritaan pula, penulis juga menggunakan unsur imbas kembali untuk menjelaskan latar belakang watak, suspense untuk menimbulkan persoalan tentang masa depan watak. Kemuncak cerita berlaku apabila watak utama membuat keputusan yang penting untuk menjauhkan dirinya daripada kehidupan lama dan membina masa depan yang baru. Bahagian ini sangat penting kerana ia menunjukkan perubahan yang besar dalam diri watak. Peleraian pula memperlihatkan kesan daripada keputusan tersebut di mana watak mula mencapai kehidupan yang lebih baik. Secara keseluruhannya, plot ini berkesan kerana terdapat perkembangan cerita yang jelas dan tersusun. Konflik berkembang secara berperingkat. Seterusnya ada kemuncak yang kuat dan bermakna. Baiklah, seterusnya watak dan perwatakan. Watak utama yang dikenali sebagai Iskandar Zulkarnain digambarkan sebagai seorang yang tabah, matang dan berdikari. Sebagai bukti, kehidupan menjadi rumah menjadikan dia matang sebelum usia dari segi percakapan dan pemikir. Petikan ini menunjukkan bahawa pengalaman pahit telah memaksa Iskandar untuk menjadi lebih dewasa daripada usianya. Perkembangan watak ini dapat dilihat dengan jelas sepanjang cerita daripada seorang yang lemah kepada individu yang lebih kuat dan berani untuk membuat keputusan. Selain itu, watak ayah pula digambarkan sebagai seorang yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Ayahnya Faizal kerap memukul dan melayannya dengan teruk. Watak ini berfungsi sebagai antagonis yang mencetuskan konflik utama dalam cerita. Manakala, watak ibu pula menjadi sumber sokongan emosi kepada watak utama. Ini menunjukkan keseimbangan dalam pembinaan watak, di mana tidak semua watak bersifat negatif. Seterusnya, aspek yang keempat, iaitu latar. Latar dalam novel ini merangkumi latar tempat, masa, dan masyarakat. Dari segi latar tempat, cerita banyak berlaku di rumah dan di sekolah yang merupakan persekitaran biasa bagi remaja. Seterusnya, dari segi latar masyarakat, novel ini menggambarkan realiti kehidupan keluarga yang tidak sempurna tetapi masih mempunyai nilai kasih sayang. Sebagai contoh, hubungan watak utama dengan ibu dan adiknya menunjukkan bahawa masih wujud kasih sayang walaupun dalam keadaan yang sukar. Latar ini telah menjadikan cerita dalam novel lebih realistik dan mudah dikaitkan dengan kehidupan yang sebenar. Seterusnya, aspek yang kelima ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah ringkas, jelas, dan menyentuh emosi pembaca. Sebagai contoh, sebab juga rasa di dada. Petikan ini menunjukkan bahawa penulis berjaya menyampaikan emosi dengan cara yang mudah tapi berkesan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak terlalu kompleks membolehkan pembaca dari pelbagai peringkat, kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa dapat memahami cerita dalam novel ini dengan baik. Kesimpulan daripada kritikan penganalisisan ini ialah novel ini telah berjaya untuk menggabungkan semua elemen sastra dengan baik. Ia mempunyai tema yang kuat, plot yang tersusun, watak yang berkembang, serta gaya bahasa yang berkesan menjadikan karya ini menarik dan bermakna. Baiklah, kita akan masuk kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan penilaian. Baiklah, antara kekuatan utama dalam novel ini
ialah kerelevanan cerita dalam kehidupan sebenar kita, di mana isu seperti penderaan, konflik keluarga, dan tekanan emosi merupakan isu yang benar-benar berlaku dalam masyarakat. Ini menjadikan novel Pada Subuh Yang Membawaku Pergi ini bukan sahaja sebuah cerita, tetapi juga satu gambaran realiti. Selain itu, pengolahan watak utama sangatlah berkesan kerana perkembangan watak dari lemah kepada kuat disampaikan secara logik dan tidak terlalu mendadak. Hal ini membantu pembaca untuk memahami perjalanan emosi watak, iaitu Iskandar Zulkarnain. Seterusnya, gaya bahasa yang digunakan juga menjadi kekuatan kerana ia mudah difahami serta dapat memberi kesan emosi yang mendalam. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam novel ini. Antaranya ialah terdapat bahagian yang terlalu fokus kepada emosi dalaman watak sehingga ia menyebabkan perkembangan cerita menjadi sedikit perlahan. Ini mungkin membuatkan pembaca hilang fokus pada bahagian yang tertentu. Selain itu, terdapat juga konflik yang boleh dikembangkan dengan lebih mendalam, terutamanya hubungan antara watak utama dan ayahnya. Kerana kita juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Iskandar dan ayah kandungnya, iaitu Faizal. Jika novel ini dihuraikan secara lebih terperinci, impak emosi mungkin akan menjadi lebih kuat. Baiklah, masuk kepada nilai dan pengajaran. Dari segi nilai, novel ini sangat kaya dengan pengajaran. Antaranya, ketabahan menghadapi cabaran kehidupan, keberanian untuk membuat perubahan, kepentingan pendidikan sebagai jalan keluar daripada segala masalah, dan yang terakhir ialah kasih sayang dalam keluarga. Nilai-nilai ini disampaikan secara tidak langsung melalui pengalaman watak yang menjadikannya lebih berkesan dan tidak bersifat mengajar secara langsung. Secara keseluruhannya, novel ini merupakan sebuah karya yang berkualiti tinggi dari segi message dan emosi. Walaupun terdapat beberapa kelemahan kecil, kekuatan yang ada lebih menyerlah dan memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Sebagai penutup, novel Pada Subuh Yang Membawaku Pergi ini bukan sahaja karya sastra, tetapi ia juga merupakan sebuah kisah inspirasi tentang kekuatan manusia dalam menghadapi kehidupan yang sukar. Baiklah, rating saya terhadap buku ataupun novel ini ialah 4/5 bintang. Kenapa? Sebab novel ni ialah novel sedih yang pertama kali mampu membuatkan saya menitikkan air mata, mampu untuk menyentuh perasaan saya. Sebab perjalanan yang dihadapi ataupun kesukaran yang dihadapi oleh Nain ataupun Iskandar Zulkarnain dalam buku ni sangatlah menyentuh perasaan. Jadi sesiapa yang suka membaca novel yang sedih, ini memang untuk kamu. Jadi baca, jangan tak baca. Baiklah, saya teruskan dengan penilaian saya terhadap novel ini. Jadi, pada pendapat saya sendiri, novel ini amat memberikan kesan yang sangat mendalam kepada diri saya. Saya mampu menghayati dan mudah faham dengan jalan cerita bagi novel ini. Begitu juga dengan perjalanan hidup watak utama bagi novel ini, yaitu Nain sendiri. Sungguh menyedihkan, dan pada masa yang sama, saya terinspirasi dengan watak tersebut. Walaupun dia mengidap penyakit thalassemia, tetapi dia masih berusaha dalam pelajarannya demi membanggakan ibunya sendiri. Begitu juga dengan sikap Nain, dia amat baik, prihatin terhadap keluarganya, rekannya, dan sanggup berkorban untuk rekan dan keluarganya, walau dia sendiri itu dalam keadaan yang sangat lemah. Secara keseluruhannya, penilaian saya bagi novel ini adalah 9/10. Baiklah, untuk rating novel ini saya akan memberikan 4/5 kerana karya ini sangat baik dari segi tema ketabahan dan konflik keluarga yang sangat realistik serta perkembangan watak utama yang jelas dan menyentuh emosi pembaca. Namun begitu, terdapat sedikit kelemahan dari segi perkembangan plot kerana ia agak perlahan dan konflik yang kurang dihuraikan secara mendalam. Itu sahaja. Bye.